Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nik Shanita Safi dari Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia ingin berkongsi dengan anda tentang apa pentingnya indeks glisemik atau GI dalam penjagaan pemakanan pesakit diabetes. Sebelum itu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan indeks glisemik. Ianya merupakan satu indeks untuk menentukan berapa cepat ataupun pantas satu-satu jenis makanan selepas dimakan ia meningkatkan aras gula dalam darah. Contoh seperti kita lihat graf yang berwarna merah, peningkatan gula darah meningkat secara mendadak selepas pengambilan makanan tinggi GI dan ia menunjukkan penurunan yang ketara pada 1 jam pertama selepas ianya diambil. Berbanding dengan makanan rendah GI, peningkatannya adalah tidak ketara, ia meningkat secara berkala dan penurunan juga adalah secara perlahan. Ini perbezaan di antara makanan yang tinggi GI dan juga yang rendah GI. Bagi mengkategorikan makanan-makanan tersebut, ini adalah contoh carta GI yang kita dapat lihat. Ia mengkategorikan makanan snack, makanan berkanji, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga susu dan produk tenusu. Jika kita lihat di sini, terdapat nilai-nilai yang berbeza walaupun dalam kumpulan makanan yang sama. Ini menunjukkan bahawa bukan semua makanan dalam kumpulan makanan yang sama mempunyai nilai GI yang sama. Kalau kita lihat di sini, makanan yang tinggi GI nilainya adalah 70 ke atas. Dan kita katakan makanan tersebut meningkatkan aras gula darah dengan mendadak dan juga penurunannya juga adalah mendadak. Diikuti dengan makanan sederhana GI di mana nilainya adalah di antara 55 hingga 69. Dan yang ketiga, makanan rendah GI, nilainya adalah kurang daripada 55. Ini menunjukkan bahawa makanan yang mempunyai nilai GI yang rendah, ia memberi kesan terhadap aras gula darah dan juga aras insulin. Manakala makanan dengan tinggi GI akan memberikan peningkatan gula yang cepat selepas pengambilan makanan tersebut. Sekarang persoalannya, adakah GI merupakan satu kaedah yang sesuai untuk memantau pemakanan pesakit diabetes? Jika kita lihat, pesakit diabetes yang berpengetahuan GI ada menggunakannya untuk memantau kawalan gula darah mereka. Tetapi, kebanyakan pesakit keliru bagaimana hendak menggunakan GI dalam penjagaan pemakanan mereka. Cuba kita lihat kenapa ada kekeliruan ini. Ianya adalah kerana nilai GI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh yang pertama, kandungan serat. Yang mana kita tahu serat ataupun fiber yang terdapat dalam makanan, ia boleh mempengaruhi nilai GI makanan tersebut. Sebagai contoh, serat terdiri daripada dua jenis, serat larut dan serat tidak larut. Bagi serat larut, ianya sebagai contoh serat yang terdapat di dalam dal, di dalam oats, dan juga kekacang ataupun legumes. Serat yang terdapat dalam makanan tersebut, ia mampu memegang ataupun hold gula daripada makanan dan seterusnya ia melambatkan penyerapan gula tersebut masuk dalam darah. Berbanding dengan makanan yang tinggi serat tidak larut, contohnya dalam sayur-sayuran berdaun, ataupun makanan yang tidak mengandungi kandungan serat. Ianya tidak membantu dalam pengawalan penyerapan gula masuk dalam darah. Dan yang kedua, nilai GI juga dipengaruhi oleh tahap pemprosesan makanan. Yang mana kita tahu, terdapat makanan yang diproses secara minima dan juga ada yang diproses secara ultra ataupun kita panggil ultra proses.
di mana perbezaan di antara kedua-dua jenis pemprosesan ini menunjukkan makanan yang diproses dengan secara banyak, ia akan menyebabkan nilai GI-nya tinggi. Okey, begitu juga dengan kandungan protein dan lemak yang terdapat dalam makanan. Apabila terdapat tinggi protein dan lemak, kedua-dua zat makanan ataupun nutrien ini akan memperlambatkan proses penghadaman dan yang sebaliknya akan mengganggu ataupun melambatkan penghadaman karbohidrat ataupun kanji yang seterusnya menyebabkan proses penyerapan gula menjadi lambat. Yang keempat, tempoh memasak makanan. Sebagai contoh, nasi ataupun bubur nasi, yang mana kita tahu bubur nasi dia dimasak dengan tempoh yang lama, ia menyebabkan proses penghadaman menjadi senang dan mudah apabila masuk dalam tubuh kita, dan seterusnya ia menyebabkan penyerapan glukosa ataupun gula cepat masuk di dalam darah. Dan yang kelima, tahap keranuman ataupun ripeness buah-buahan. Semakin buah itu masak atau rano, semakin tinggi kandungan gula dan seterusnya ia meningkatkan nilai GI. So, dari segi prinsipnya, bagaimana sama ada kita akan menggunakan nilai GI ini ataupun tidak? Sebaiknya adalah disarankan untuk pesakit diabetes untuk mengamalkan pengambilan makanan secara sihat melalui kawalan saiz hidangan mengikut keperluan tenaga dan juga nutrien individu. Dan seterusnya, mempelajari cara pengiraan karbohidrat. Bagaimana ianya boleh dicapai? Nasihat saya kepada semua pesakit diabetes, anda semua sepatutnya dirujuk dan berjumpa dengan ahli dietetik atau dietitian untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana mengurus dan mengawal gula darah melalui intervensi diet yang disesuaikan dengan gaya hidup serta hasil ujian darah yang berkaitan. Oleh itu saja nasihat ringkas daripada saya. Sekian, terima kasih.